Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Saya Nazri Kahar. Sejak 1961 tragedi tanah runtuh di Cameron Highlands sudah berlaku. Kalau pada ketika itu dikenali sebagai tragedi Ringlet, sekitar 16 orang terkorban akibat dihempap tanah runtuh di sekitar kawasan restoran dan juga kedai makan di kawasan Ringlet. Dan pada 2011 kita masih ingat lagi tragedi Brincang di kampung Sungai Ruil. 7 orang asli di perkampungan orang asli Sungai Ruil terkorban akibat ditimpa tanah runtuh di kawasan Cameron Highland ini. Dan kita juga sedia maklum juga di kawasan Pos Dipang di Perak. Kita ketahui seluruh kawasan perkampungan orang asli Pos Dipang dibanjiri banjir lumpur dan tanah runtuh mengakibatkan ramai sekali yang terkorban. Dan semalam kita masih terimbau ataupun masih terus mengapa ini terus berlaku di kawasan Ringlet. Sekitar 3 orang sudah terkorban, seorang lagi masih belum dijumpai dan lebih 180 buah rumah dan beratus-ratus kenderaan dihanyutkan banjir lumpur dari air yang dilepaskan empangan Sultan Abu Bakar di Ringlet. Jadi apa yang terjadi ini, apa yang kita boleh pelajari? Bagaimanakah kegiatan pembangunan yang lestari untuk kawasan tanah tinggi dan bagaimana kita memahami jika kawasan sudah dibangunkan, apa yang boleh kita lakukan pada ketika ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya ada 2 orang pakar di studio. Bersama saya sebelah kanan Profesor Madya Dr. Tajul Anwar, pensyarah geologi kejuruteraan dan geologi struktur UKM. Selamat datang Prof. Dan di sebelah Prof Tajul, Saudara S. Piara Pakaran, Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWIR. Tidak asing lagi bersama kami di Esrawani, sebuah badan NGO yang menggalakkan pengurusan air dan pembangunan tenaga secara lestari. Dan kita akan bersiaran langsung, berlintas langsung dengan rakan saya Ashwat Ismail di Ringlet, Cameron Highland untuk memberikan laporan terkini keadaan operasi menyelamat dan juga suasana operasi memindahkan mereka yang terlibat akibat daripada banjir lumpur di sana. Mungkin kita terus bersama Ashwat di Cameron Highland di Ringlet. Apa perkembangan terbaru setakat malam ini, Ashwat? Baik, apabila kita bercakap mengenai operasi mencari dan menyelamat, pastinya dihentikan dan akan disambung semula esok pagi bagi mencari seorang lagi mangsa, seorang wanita warga Indonesia, Jarwati yang berusia 24 tahun, kerana ketika ini masih lagi buntu dan operasi dengan kekuatan lebih 400 anggota pelbagai agensi PDRM, ATM, JPAM, RELA dan lain-lain telah pun digerakkan secara menyeluruh. Kita dapat lihat kekuatan itu melangkaui lebih 5 hingga 6 km radius dari lokasi kejadian ini. Dan pastinya apabila menyentuh mengenai aspek pengurusan bencana, terutamanya bagi mangsa-mangsa bencana yang ditempatkan di kawasan penempatan sementara, mereka disalurkan pelbagai bantuan, terutamanya hal ehwal asas ini, makanan dan selimut dan sebagainya, semuanya dalam keadaan rapi dan terkawal. Sementara operasi pembersihan, terutamanya dalam konteks kerjasama penduduk dan pihak kuasa yang ada di sekitar kawasan ini, nampaknya berjalan lancar dan semuanya tenang-tenang sahaja. Dan segala restoran yang ada di kawasan ini juga dipenuhi kerana kita tahu pelbagai agensi keselamatan digerakkan secara menyeluruh di sini. Haji Nazri. Ya, Ashwat sempat berlega dan juga melihat suasana sekitar kawasan bencana. Apakah yang ada di sekitar empangan Sungai Sultan Abu Bakar yang kita boleh fahami? Kerana jika di hulu Sungai Bertab ini dan juga sekitar kawasan empangan Sultan Abu Bakar sudah dibangunkan dengan aktiviti pertanian. Jadi apa yang boleh kita lihat yang berlaku di dalam empangan Sultan Abu Bakar, di mana pada awal tadi Ashwat menemubual pihak Tenaga Nasional mengatakan bahawa banyak sekali sedimen, kelodak, tanah lumpur yang memenuhi kawasan empangan Sultan Abu Bakar. Ya. Okey, 2 aspek yang disentuh, terutamanya apabila kita menemubual, kami Esrawani, saya dan juga Hans Yusof menemubual pegawai daerah dan juga pihak TNB. Kita mengetahui umumnya permasalahan ini adalah dibimbangi oleh para aktivis bukan setahun 2 kebelakangan ini, malah hampir sedekad lamanya telah pun kita dengar. Sejak saya di bangku sekolah lagi, saya sudah dengar mengenai Cameron Highlands, kebimbangan mereka, terutamanya aktiviti pertanian yang perlu lebih lestari, kerana pada akhirnya dia bercakap mengenai konteks kelodak itu yang
sedang memasuki ke kawasan takungan air kerana ia bukan sahaja menakung ataupun mengumpulkan air tetapi juga terpaksa tersalur sama ke dalamnya adalah kelodak-kelodak, dan ini menjadi satu kebimbangan sejak sekian lama, dan ini juga perkara yang kami lontarkan persoalan ini kepada pegawai daerah dan yang antara lain bercakap mengenai penguatkuasaan dan pemantauan itu dilakukan, tetapi pada masa sama nasihat serta pengajaran, pendidikan serta maklumat disalurkan serta penerangan dari masa ke semasa juga dijalankan kepada pekebun-pekebun. Ia melibatkan dalam konteks pekebun-pekebun di kawasan Cerun ini. Apabila kita bercakap kawasan Cerun, umum tahu 80% daripada saluran air dari kawasan tadahan tinggi ini mengalir ke kawasan pertanian Haji Nazri, dan perkara ini telah pun umum mengetahui. Perkaranya selepas ini apabila dalam konteks penyelarasan, pemantauan dan juga langkah yang lebih konkret untuk dicari mekanisme yang lebih berkesan itu harus juga menyentuh dalam konteks yang lebih menyeluruh, dan itu juga satu kebimbangan kerana apa yang mereka cakap ataupun apa yang Majlis Daerah berkata, maklumat mereka lebih menjurus kepada ia sudah menjadi amalan sekian lama. Ya, betul. Dan itu memerlukan perubahannya sedikit masa. Okey, dan pada masa sama ia juga melibatkan kos. TNB juga terpaksa menanggung jutaan ringgit dalam menguruskan kelodak-kelodak di kawasan takungan air itu, Haji Nazri. Ya, Syuat, kita sedia maklum juga kawasan tadahan air merupakan sebuah kawasan yang begitu sensitif, apatah lagi empangan. Dan kita tahu juga empangan mempunyai kawasan penampan, kawasan buffer zone. Laluan air sepanjang terowong hinggalah ke sungai besar merupakan kawasan yang begitu sensitif dan terdedah kepada risiko apabila air dilepaskan. Jadi, apakah susulan selepas ini untuk kawasan yang sudah dilanda banjir lumpur ini yang terdedah dengan isu keselamatan apabila air dilepaskan? Okey, bercakap mengenainya, apabila temu bual siang tadi bersama pihak TNB dan juga Majlis Daerah yang sempat kami temu bual, antaranya mereka bercakap mengenai kelodak-kelodak itu telah membuatkan terowong-terowong atau saluran itu tersumbat. Dan langkah susulan selepas ini adalah memastikan segala saluran itu tidak lagi tersumbat, dan pada masa sama yang disentuh adalah mengenai pengurusan bencana itu sendiri, sistem amaran awalnya dengan SOP-nya, dengan apabila Tengku Mahkota Pahang Encik Marduli turun ke kawasan dan melihat sendiri keadaannya, juga menyentuh mengenai dua perkara ini. Pertamanya mengenai kelestarian pembangunan itu sendiri, tidak kiralah pembangunan dalam aspek pertanian maupun tidak, yang pentingnya adalah pembangunan itu lebih terancang. Perkara itu ditekankan Baginda dalam sidang media Baginda petang tadi. Dan selain daripada itu juga dalam konteks yang lebih besar di peringkat polisinya pula, kita tahu Timbalan Menteri Tenaga dan Air kita, Datuk Seri Mahathir Khalid, dalam sidang media pun ada bercakap mengenai satu mekanisme harus dicari dalam mengukuhkan aspek perhubungan itu sendiri, serta kerjasama itu sendiri dari persekutuannya dengan negerinya, penyelarasan itu sendiri untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan selari agar tidak, supaya ada setengahnya kerja pihak A, pihak B itu bertindan antara satu sama lain, dan akhirnya mereka tidak memberi tumpuan yang boleh kita katakan sebagai tumpuan yang holistik dalam menyelesaikan masalah ini. Okey, terima kasih Syuat Ismail atas laporan terkini dari Ringlet. Semoga selamat sampai ke Kuala Lumpur selepas ini. Dan kita akan rehat sebentar. Selepas ini kita akan bertanya pakar kita, Dr. Tajul ada, Saudara Piara juga, dan juga di Thailand nanti kita bersama Profesor Madya Dr. Sobri Harun dari UTM. Kerana kita tahu apabila ini berlaku, pastinya ada SOP baru ataupun SOP yang sudah sedia maklum, dipergiatkan semula, diangkat semula kerana mungkin orang terlepas pandang, mungkin penguatkuasaan begitu lemah, dan bagaimana kita melihat pembangunan kawasan tadahan air ini secara holistik sifatnya. Kita rehat sebentar. Kembali dalam membincangkan membangunkan tanah tinggi secara lestari, Dr. Tajul. Kalau kita lihat laporan rakan saya Syuat Ismail dan juga gambar yang dihantar kepada kami itu, apa yang terpanggil, apa yang doktor boleh membuat analisa daripada jumlah kenderaan, jumlah tanah yang dibawa keluar, jumlah sampah sarap ataupun impak kepada kawasan Sungai Bertam itu? Okeylah.
sebenarnya saya pun masih belum berkesempatan lagi untuk melawat tapak kejadian. Tapi daripada gambar yang saya lihat, satu perkara yang menarik perhatian saya iaitu melihat kepada timbunan sampah sarap, plastik dan bermacam jenis sampah sarap di dalam kayu-kayan dan sebagainya di dalam aliran sungai tersebut. Ini menunjukkan betapa lemahnya kesedaran kita dalam melayani sungai sebagai suatu unsur alam semula jadi yang sepatutnya dipelihara. Tak dinafikan, sampah sarap ini juga menyumbang kepada kejadian bencana dan ataupun memburukkan lagi keadaan banjir lumpur yang berlaku di Ringlet semalam. Aware sudah membuat ataupun tinjauan, membuat ataupun kesedaran penyelidikan tentang pembangunan yang tanpa had ataupun pembukaan tanah secara besar-besaran di Cameron Highland dengan rakan-rakan NGO lain untuk aktiviti pertanian. Tetapi kita sering ataupun terlupa apabila kita mengangkat isu ini, kita terlupa jika tiada sebarang insiden, tiada masalah besar yang dihadapi oleh sama ada penduduk tempatan ataupun alam sekitar. Tetapi ini berlaku semula. Kalau kita lihat bila kita buat empangan, bina empangan, tugas kita untuk menadak air. Tujuannya apa? Empangan Sultan Abu Bakar ni ada 3 fungsi utama. Pertama, untuk menjana tenaga elektrik. Hydro. Yang kedua adalah projek tebatan banjir. Ini adalah komponen penting. Sebab empangan yang menjadi empangan tebatan banjir ada masalah pemendakan. Ya. Dan yang ketiga, fungsinya adalah untuk bekalan air, minuman dan juga untuk pertanian. So, bila dia melakukan 3 fungsi, kawasan hulu kepada empangan cukup sensitif. Cukup sensitif. Kalau kita tidak jaga, pagi tadi saya masuk Google Map, saya tengok map 3D, peta 3D, dan kita dapat lihat hulu memang dah hancur. Bila kita buat pembukaan, dan kita perlu ingat di Malaysia ni, tadi kita bincang dengan Prof juga, hujan ni, janganlah salahkan hujan. Betul. Kan? Kemudian kita act of God dan sebagainya. Tapi hujan sesuatu yang akan berlaku di Malaysia. Kita tak ada salji. So hujan. Dan bila berlaku hujan, dan dalam situasi begini, empangan dia ada release strategy. Ataupun strategi pelepasan. Bila dia design empangan, dia macam membina satu jentera yang baru. So dia ada manual dia sendiri, operation manual. So berdasarkan manual dia, bila paras air tak sampai ke tahap tertentu, dia perlu lepaskan. Dan bila berlaku keadaan kritikal, sebagai contoh di sini saluran sudah tersumbat. Bermaksud kita ada insiden-insiden yang boleh memburukkan lagi keadaan. Dan dalam situasi-situasi begini berlaku di mana kita perlu lepaskan air. Dan kalau kita lihat aliran sungai dia ada satu kawasan yang zigzag. Itu akan melambatkan. Air dalam kuantiti yang kecil dan aliran yang lamina ataupun yang perlahan, dia tidak banyak bergerak. Dia akan ikut mana kita suruh. Tapi kalau dia jalan dalam turbulent flow ataupun dalam keadaan yang begitu ganas dengan begitu banyak tenaga keupayaan yang disimpan, ia akan memilih jalan yang ia senang pilih. Yang membadai, dia tak suka belok-belok. Membadai apa yang ada di hadapan. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku. Kita lihat di Cameron Highlands sekarang. Prof Tajul, Dr. Tajul, kalau kita lihat kajian Dr. Tajul dan juga rakan-rakan di universiti, kawasan empangan adalah kawasan yang sensitif. Betul. Dan juga ada ataupun SOP yang tersendiri apabila kita mewartakan kawasan tadaan air. Misalnya aktiviti pembalakan, aktiviti penempatan, aktiviti ataupun pertanian perlu ada had dan juga zon yang tertentu. Jadi contoh di Ringlet dan juga kawasan-kawasan empangan yang lain seperti Kelanggit, empangan Batu misalnya, empangan Teluk Bahar misalnya, apa yang kita boleh lihat dan apa kekurangan yang boleh kita perlu perbaiki? Kita perlu sedar, saya kata fakta ini mungkin ramai yang tidak tahu. Di negara kita ada garis panduan pembangunan di kawasan berbukit dan tanah tinggi yang mana mengawal segala jenis pembangunan kawasan di sebuah kawasan sama ada boleh dibangunkan ataupun tidak sama sekali. Kalau mengikut takrifan tanah tinggi,
sebarang muka bumi yang lebih daripada 300 meter tingginya daripada paras laut itu dikenali sebagai ditafsirkan sebagai kawasan tanah tinggi. Tetapi ada 3 kawasan tanah tinggi di Malaysia yang terkecuali daripada garis panduan pembangunan kawasan tanah tinggi dan bukit. Berbukit, ya. Iaitu Cameron Highland, Fraser Hill dan Genting Highland. Okey. Saya tidak pasti apa yang dikecualikan ya, daripada tempat-tempat lain. Walau bagaimanapun, walaupun Cameron Highland, Genting Highland, Fraser Hill mendapat status istimewa, dipanggil kawasan pengurusan khas, SMA, Special Management Area. Walaupun dia mendapat status yang istimewa, tak bermakna kita boleh menarah bukit, menambak sungai, melakukan pembuangan sampah sarap ke dalam sistem saliran sedia ada sewenang-wenangnya. Jadi apa yang saya nampak di sini ialah kesedaran perlu disemai, ditanam kepada pengusaha-pengusaha ladang di Cameron Highland. Sama ada pemiliknya, pekerjanya, lebih-lebih lagi pekerja tenaga buruh asing. Yang memang tidak tahu masalah alam sekitar ataupun isu-isu teknikal berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Itu yang saya perlu tekankan, iaitu kita perlu tingkatkan kesedaran awam tentang pemeliharaan alam sekitar. Tak kisahlah sama ada dia di kawasan apa istimewa ni tadi atau tidak, kan? Tanggungjawab pemeliharaan alam sekitar ini bukan terhad kepada golongan-golongan tertentu. Semua pihak. Di pihak penguat kuasa juga, di pihak kerajaan negeri juga, di pihak orang awam, perlu mengambil bahagian. Okey, Prof. Kita perlu lihat yang kedua. Selepas ini kita akan lihat bagaimana kita membaik pulih kawasan-kawasan yang sudah pun tercemar ini, misalnya di Cameron Highland yang begitu banyak aktiviti yang kata pertanian dilakukan, kerana mungkin ada cahaya di hujung terowong itu yang boleh kita harapkan berlaku keajaiban kita memulihkan semula keadaan ini. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam membincangkan pembangunan tanah tinggi lestari, kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Sobri dari UTM. Assalamualaikum, Prof. Yes. Prof. Dr. Sobri, kalau kita ingin melihat pembangunan lebih ataupun terancang, lebih lestari sifatnya, bagi kawasan-kawasan yang sudah dibangunkan, misalnya Cameron Highland, Fraser Hill, Genting Highland, yang ada aktiviti pembalakan, aktiviti pertanian yang intensif dan sebagainya, apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan tanah tersebut masih kukuh, ekosistem dapat dipulihkan semula dan kita dapat merencanakan penempatan awam dan sebagainya? Apa yang boleh kita lakukan? Kita mesti melakukan pengawasan dengan sempurna. Pengawasan sempurna mesti melihat dari segi stage, construction stage. Amalan yang baik, pengurusan pembinaan dalam masa pembinaan mesti mengamalkan amalan yang betul. Mereka tidak membiarkan tanah terhakis dengan melakukan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pembinaan yang betul. Misalnya kalau ekosistem di kawasan sekitar Empangan Sultan Abu Bakar banyak sekali pendapatan, aktiviti pertanian, dan pastinya kalau kita nak lihat ataupun keseluruhan ia dipulihkan, pastinya melibatkan kos jutaan ataupun bilion ringgit. Jadi bagaimana ia boleh dimulakan? Ia mesti dimulakan dengan perbincangan, dialog dengan penduduk. Kita mesti mengadakan dialog, perbincangan dengan penduduk di sekitar dan juga developer, pihak-pihak kuasa untuk mencari jalan. Bagaimana kita mendapat solution yang terbaik, kerana kita tidak boleh menghalang daripada pembangunan. Betul. Kita mesti meneruskan pembangunan, kerana pembangunanlah
merupakan sumber kepada ekonomi negara dan juga kepada ekonomi penduduk. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita perlu melihat dari segenap segilah. Kita perlu melakukan perbincangan dengan mereka-mereka berkenaan yang mana terlibat dengan keadaan yang telah berlaku seperti ini. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Sobri atas pandangan tersebut. Saudara Piara, ini bukan kerja senang. Kalau agensi kerajaan lebih daripada 15 agensi saya rasa terlibat apabila menguruskan air, tanah, pertanian, alam sekitar dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, kesemuanya akan tertumpu kepada satu perkara saja. Guna tanah. Bagaimana guna tanah itu diluluskan. Dan ia jatuh di bawah bidang kuasa kerajaan negeri ataupun lebih khusus kerajaan tempatan. Itu secara langsung. Secara langsung. Jika kerajaan tempatan ataupun local government, dia ada plan pembangunan. Sometimes 20 years, sometimes 50 years. Dan dia perlu gazetkan plan pembangunan wartakan ini. Wartakan. So bila dia wartakan pembangunan, dia kata kawasan ini tak ada air, jangan sentuh. Kalau orang masuk, ambil tindakan. Itu saja. Jangan tunggu sehingga insiden sebegini. Ini bukan kali pertama berlaku tanah runtuh di Malaysia. Ini bukan kali pertama kita kehilangan nyawa disebabkan perkara-perkara macam ini. Kita nak tunggu berapa lagi? 1,000 orang? 10,000 orang? Kan? Takkan kita nak tunggu sampai insiden yang terlalu besar dan kita diingati di dalam sejarah dunia bahawa kita gagal menjaga tanah tinggi kita dan menyebabkan kematian beribu-ribu orang, baru kita ingin ambil tindakan. Saya rasa ini lebih kepada kalau mau buat atau tidak mau buat. Prof. Dr. Tajul, kawasan-kawasan yang masih segar, masih tidak disentuh supaya kita dapat jaga untuk generasi akan datang dan terus dijaga, yang Prof rasa perlu diberi perhatian ketika ini di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Okey. Memang masih ada lagi kawasan yang belum dibangunkan sekarang. Tapi kita tak akan mampu menghalang pembangunan. Betul. Okey. Apa yang penting ialah kita perlu faham bagaimana respon alam terhadap ubah suaian yang kita lakukan. Sebagai contoh, cerun bukit semula jadi. Apa fungsi cerun sebenarnya? Apa fungsi cerun? Apa proses geologi, proses alam semula jadi yang berlaku di atas cerun? Apa jenis batuan, apa jenis tanah, bagaimana aliran air semula jadi yang membentuk cerun tersebut. Sebelum kita mula memotongnya, menambaknya dan membina bangunannya. Yang ini kita kena fahami dahulu. Kita kena faham kelakuan semula jadi bukit tersebut dan faham apa responsnya terhadap tindakan kita, ubah suaian yang kita lakukan. Yang ini perlu ada. Adakah majlis daerah kita, majlis tempatan kita ada kepakaran tentang ini untuk memantau developer kita? Satu persoalan yang sangat menarik dan sukar untuk saya jawab. Kita ada pakar tapi mungkin kita kurang pengalaman. Saya berani cakap kita kurang pengalaman kerana kita mula membangun di kawasan perbukitan dan tanah tinggi ini agak baru. Sekitar tahun lewat 80-an, 90-an dan sekarang. Tapi tidak bermakna kita kalah ke situ. Tak semestinya. Kalau kita lihat banyak negara lain, terutama negara maju, mereka telah membangun di kawasan bukit jauh lebih lama daripada kita. Mereka dulu juga pada peringkat awalnya mengalami pengalaman pahit akibat dilanda oleh bencana. Nampak gayanya kita ni masih dalam proses belajar lagi. Cuma orang kata, you nak cepat belajar, you want to be a fast learner ataupun sebaliknya. Ini yang jadi persoalan. Okey, Prof, itu kita akan gantung perbincangan tersebut. Saya rasa itu satu persoalan yang perlu kita jawab dalam perbincangan seterusnya, Prof. Terima kasih Profesor Madya Dr. Tajul Anwar. Terima kasih kepada saudara Piara, Presiden Persatuan Pendidikan Air dan juga Tenaga Awir Malaysia ataupun Awir, dan terima kasih rakan saya Ashok Ismail di Ringlet Cameron Highlands sebentar tadi, dan juga Profesor Madya Dr. Sobri Harun, Pensyarah Kanan Jabatan Hidrolik Fakulti Kejuruteraan Awam UTM. Dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan segala pandangan anda ke platform yang kami sediakan. Jangan lupa memuat turun aplikasi Esrawani di Google Play dan juga Apple Store untuk mendapatkan liputan terkini tentang isu yang kami bawakan pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.